Assalamualaikum dan selamat sejahtera anak-anak tahun 6, terutama sekali anak-anak tahun 6 proaktif. Baiklah, pagi ini bersama dengan Cikgu Intan sekali lagi dalam PTPR Sains tahun 6, dan hari ini kita nak belajar tajuk baru yang sangat menarik iaitu Unit 11 Buruj. Fokus kita hari ini adalah untuk mengenal buruj. Apa yang akan kamu pelajari pada hari ini? Hari ini, kamu akan dapat menyatakan maksud buruj. Kamu juga akan dapat mengenal pasti bentuk buruj. Kamu akan dapat menerangkan juga kegunaan buruj iaitu sebagai petunjuk arah dan petunjuk musim. Baiklah, sebelum cikgu terangkan dengan lebih lanjut tentang buruj, apa kata kita berhibur dulu? Nyanyi bersama-sama lagu buruj dan anak-anak hayati seni kata lagu ini dengan baik. Jom kita menyanyi. Okey, baiklah anak-anak. Cikgu yakin kamu dah pun menyanyi bersama-sama dengan cikgu lagu buruj itu tadi. Okey, lagu buruj ini mengisahkan tentang bintang-bintang yang berada di langit. Okey, tentu kamu pernah melihat bintang-bintang yang berkelipan di langit pada waktu malam. Bagaimanakah bintang-bintang ini dapat dikenal pasti kedudukannya di langit pada waktu malam? Dan kalau kamu perhatikan betul-betul, bintang-bintang di langit ini membentuk corak tertentu. Okey, jom cikgu akan terangkan lebih lanjut tentang tajuk hari ini iaitu buruj. Anak-anak, jika kita merenung langit pada waktu malam, kelihatan berjuta-juta bintang di langit. Dan apabila bintang-bintang ini, kalau kita sambungkan dengan garisan, maka corak tertentu akan terbentuk. Kan? Cuba kamu pandang langit waktu malam. Tentu kamu akan dapat melihat ada banyak bintang dan sesetengah bintang itu kalau kita perhatikan betul-betul membentuk corak tertentu. Jadi, sebenarnya anak-anak itulah dia yang dikatakan buruj.
Buruj ialah gugusan bintang yang kelihatan membentuk corak tertentu di langit pada waktu malam. Itulah yang dimaksudkan dengan buruj yang akan kamu pelajari hari ini. Okey. Sebenarnya anak-anak, terdapat banyak buruj di langit. Tetapi Kesatuan Astronomi Antarabangsa secara rasmi telah menetapkan terdapat 88 buruj di langit pada waktu malam. Dan daripada 88 yang telah pun ditetapkan ini, kamu hanya perlu mengenal 4 sahaja, iaitu buruj belantik, buruj pari, buruj Scorpio dan buruj biduk. Sebelum cikgu terangkan tentang 4 jenis buruj ini, cikgu ingin menerangkan kepada kamu tentang hemisfera utara dan selatan. Selepas ini, kamu akan banyak mendengar perkataan hemisfera ini. Apa itu sebenarnya hemisfera utara dan selatan? Baiklah anak-anak, sebenarnya bumi kita ini telah pun dibahagikan oleh suatu garisan yang kita namakan garisan Khatulistiwa. Jadi buruj ini akan muncul di kawasan hemisfera utara dan selatan. Buruj yang muncul di kawasan hemisfera utara dan selatan itu adalah berbeza. Jadi kalau kamu dapat lihat paparan gambar yang cikgu paparkan dalam slide ini, ini ialah garisan Khatulistiwa yang membahagi bumi. Kemudian kita ada hemisfera utara di bahagian atas dan kawasan hemisfera selatan di bahagian bawah. Kalau cikgu tanya kamu, di manakah agaknya negara kita Malaysia berada? Agak-agak kamu tahu tak? Kalau kamu nak tahu, negara kita merupakan negara yang terletak di kawasan garisan Khatulistiwa. Jadi negara-negara Asia kebanyakannya berada di garisan Khatulistiwa ini. Jadi kita berada di lebih kurang di tengah-tengah bumi, iaitu di garisan Khatulistiwa. Baiklah, cikgu akan terangkan yang pertama tentang buruj belantik. Buruj belantik ini merupakan buruj yang paling menonjol di langit pada waktu malam. Kalau kamu lihat gambar yang cikgu paparkan ini, kelihatan buruj belantik ini membentuk corak seperti seorang pemburu yang memakai tali pinggang dan tergantung sebilah pedang. Cuba perhatikan gambar ni betul-betul. Nampak macam pemburu tak? Buruj belantik muncul di langit di antara hemisfera utara dan juga hemisfera selatan. Jadi dia muncul di tengah-tengah tu, berhampiran dengan garisan Khatulistiwa. Jadi buruj belantik ini juga sering muncul pada bulan Disember hingga Februari. Baiklah, kalau ditanya apakah dia kegunaan buruj belantik ini? Sebenarnya anak-anak buruj belantik boleh digunakan oleh umat Islam di rantau Asia Tenggara untuk menunjukkan arah kiblat. Itu antara kegunaan buruj belantik yang ada dinyatakan dalam buku teks kamu. Seterusnya ialah buruj pari. Buruj pari adalah buruj yang paling kecil. Namun begitu, ianya senang dikenal pasti di langit pada waktu malam. Kerana buruj pari ini terdiri daripada gugusan 4 butir bintang yang membentuk corak seperti layang-layang. Kamu tengok ni coraknya kalau disambungkan garisan ni, ianya membentuk layang-layang kan?
Okey, dan buruj pari ni juga sering muncul pada bulan April hingga Jun. Itu adalah tempoh masa kemunculan buruj pari. Kegunaan buruj pari adalah menunjukkan arah selatan. Okey anak-anak, pada zaman dahulu manusia tidak mempunyai kemudahan kompas. Jadi orang dulu-dulu ni dia suka berlayar. Okey? Jadi kalau dah tak ada kompas, macam mana nak tahu kedudukan arah? Okay, jadi di sinilah para pelayar zaman dahulu menggunakan buruj sebagai petunjuk arah. Salah satu buruj yang sering digunakan ialah buruj pari, kerana buruj pari ini sentiasa menunjukkan arah selatan. Buruj yang ketiga ialah buruj Scorpio. Namanya pun Scorpio, kan? Macam nama bahasa Inggeris Scorpion. Scorpion tu apa? Kalajengking. Jadi kalau dilihat, buruj Scorpio ini dapat membentuk corak seperti seekor kalajengking. Perhatikan betul-betul corak yang kelihatan ni. Ada tak nampak macam kalajengking? Buruj Scorpio ini sering muncul di langit hemisfera selatan. Ia muncul di langit belah selatan. Dan waktu kemunculannya adalah di antara bulan Jun sehinggalah bulan Ogos. Buruj Scorpio ni digunakan oleh orang zaman dahulu sebagai petunjuk musim menuai. Buruj yang seterusnya ialah buruj Bido. Ini adalah buruj yang keempat. Baik, buruj Bido ini ialah gugusan 7 bintang yang membentuk corak seperti gayung atau senduk. Kamu lihat, bintang ni ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan bentuknya sama macam gayung ataupun senduk. Buruj Bido ini muncul di langit hemisfera utara. Buruj Bido juga sering muncul pada bulan April sehingga Jun. Di antara kegunaan buruj Bido ada 2, iaitu menunjukkan arah utara dan yang kedua sebagai petunjuk musim menanam. Jadi buruj Bido ni banyak kegunaannya. Selain dari tunjuk arah, ia juga merupakan petunjuk musim menanam. Baiklah anak-anak, sebenarnya negara kita Malaysia ni sangat bertuah kerana berada di garisan khatulistiwa tadi. Kenapa cikgu kata begitu? Sebab bila berada di tengah-tengah bumi, makanya kita dapat melihat buruj-buruj yang selalunya muncul di hemisfera utara dan hemisfera selatan. Jadi sebab ada buruj yang hanya muncul di hemisfera utara sahaja. Ada yang hanya muncul di hemisfera selatan sahaja. Jadi kita ni bertuah lah sebab kita berada di garisan khatulistiwa, di tengah-tengah. Jadi kita dapat melihat kedua-dua kawasan di mana buruj itu muncul. Sebagai satu info lagi tentang buruj biduk ni anak-anak sebenarnya merupakan sebahagian daripada buruj yang lebih besar, iaitu Ursa Major. Ursa Major ni bercorak seperti beruang besar. Ini ialah bintang Ursa Major. Nampak macam beruang kan? Dan kalau kamu lihat, ini buruj biduk. Berada di bahagian ekor beruang itu. Jadi nampak tak buruj di situ? Jadi buruj biduk itu sebenarnya merupakan sebahagian daripada Ursa Major. Baiklah anak-anak, sebagai tugasan hari ini, kamu perlu melengkapkan lembaran kerja yang diberi dalam Padlet kelas dan muat naik tugasan yang telah siap di Padlet NAP Proaktif. Itu sahaja pelajaran kita pada hari ini. Selamat belajar anak-anak. Bye.